Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini saya nak ulas tentang isu kibarkan bendera China di Teluk Intan. Pertama sekali ingin saya serulah kepada semua pihak agar berhenti daripada mengadakan provokasi atau menimbulkan keadaan tidak baik susulan isu kejadian mengibarkan bendera negara China di Teluk Intan baru-baru ni. Sebagai rakyat Malaysia, apa-apa tindakan kita tidak boleh melangkaui perlembagaan dan undang-undang yang ada di negara ini. Ini sudah termaktub dalam rukun negara yang ketiga dan juga rukun negara yang keempat, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dalam isu bendera negeri China ni tuan-tuan, pihak penganjur sudah pun dipanggil dan disiasat oleh pihak PDRM, dan siasatan yang dijalankan adalah di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Perhimpunan Aman tahun 2012, iaitu melanggar syarat permit, dan Seksyen 3 dalam kurungan 1 Akta Lambang Kebangsaan 1949 kerana mengibarkan bendera asing di tempat. Bila pengisian perhimpunan yang diadakan tersebut terdapat ucapan-ucapan yang boleh menjurus kepada situasi tidak harmonis dan terdapatnya dakwaan yang tidak tepat serta berbentuk provokasi ataupun fitnah. Saya secara peribadi tak memihak kepada mana-mana pihak kerana negara ini ada tempat untuk diadili serta semua rakyat ataupun warga negara berhak mendapatkan keadilan. Kedua-dua pihak pun sudah dipanggil oleh pihak PDRM untuk diambil keterangan dan disiasat. Kesimpulannya, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat kepada semua pihak. Kita elakkan dari terus mencipta provokasi, mencipta naratif yang mengelirukan rakyat, menghasut dan paling teruk memfitnah di antara satu sama lain. Tidak perlulah melibatkan politik, kemudian terus menyalahkan pihak kerajaan dan mengaitkan isu ini dengan parti politik tertentu. Untuk makluman tuan-tuan, apa yang berlaku di Teluk Intan itu ialah sambutan Hari Agama Sedunia. Ianya melibatkan lebih kurang dalam 15 orang peserta daripada negara China ni. Yang mengibarkan bendera China ni ialah peserta daripada negeri China lah. Biasalah tu, macam kita orang pergi ke China pun kita kibarkan bendera Malaysia. Tak ada pun orang Cina ni buat huru-hara ke dan sebagainya, kan. Sama juga, kan. Apa tujuan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni mengeluarkan video terkibarnya bendera negeri China, tetapi dalam masa yang sama sambutan tersebut juga turut dihadiri daripada wakil daripada Thailand yang mengibarkan bendera Thailand, yang mengibarkan bendera Vietnam, tapi tak ada orang yang menjadikan ianya sebagai satu isu, kan? Cuma bila bab ada je bendera China, ianya terus menjadi bahan oleh pihak Perikatan Nasional dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Okey, kita beralih kepada tajuk lain. Kita ada kawan-kawan di studio yang akan bertanyakan soalan. Kawan-kawan di rumah juga boleh tanyakan soalan. Silakan. Datuk, apa pandangan Datuk mengenai ucapan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang dilihat agak berbentuk berbau perkauman? Pertama sekali, sebagai seorang pemimpin utama sebuah parti yang kononnya membawa syiar Islam di Perak ni, Razman Zakaria ni sepatutnya membawa pendekatan lebih Islamik dalam mengeluarkan kata-kata. Si Razman ni sudah lupakah bila ada kisah yang masyhur dalam catatan sirah Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW menunjukkan akhlak mulia dengan memberikan layanan yang cukup baik kepada seorang Yahudi yang buta yang setiap hari memaki hamun baginda Rasulullah. Dengan akhlak yang baik ini, akhir sekali Yahudi buta tersebut telah mengucapkan 2 kalimah syahadah serta memeluk agama Islam. Ini satu contoh sunnah yang perlu si Razman ni tekankan dalam kepimpinan beliau yang mewakili sebuah parti yang dikatakan parti Islam ni, kan. Saya nak tanyalah pada Razman ni, apa sebenarnya maksud ucapan kamu yang mengatakan
kita mohon kepada semua yang matanya macam ni, sambil dia tunjukkan mata ni, kulit dia macam ni, sambil dia tunjukkan kulit dia. Kemudian darah dia macam kita semua. Kita kena bersatu, inilah wadah yang kita bawa. Ucapan kamu ni, Razman, sangat bahaya dan sudah melibatkan isu perkauman. Ini isu 3R. Kenyataan stereotip kamu ni terang-terang menunjukkan ciri-ciri mata dan kulit orang Cina di negara ni, kan? Selain itu, kamu juga turut mengatakan masyarakat Cina Malaysia sebagai tidak patriotik berhubung insiden tersebut. Yang terlibat kibar bendera negara Cina hanya 16 persatuan Guangdong, Malaysia. Jadi kenapa kena pukul rata dan libatkan semua orang Cina di Malaysia? Pakai otak sikit lah, Man. Kalau masyarakat Cina di Malaysia kamu kata tak patriotik, dah lama negara kita ni hancur lebur, sebab bergaduh-gaduh, kan? Berperang sama sendiri. Patriotik antara kaum di negara kita ni sudah terbukti dan tercatat dalam sejarah. Hanya sekali je 1969. Itu pun pasal perarakan yang dimulakan oleh gerakan. Gerakan hari ini bersama dengan kamu. Antaranya seperti di dalam acara sukan, bidang pendidikan, kemerdekaan, pembangunan negara dan pelbagai bidang lain. Jelas menunjukkan rakyat Malaysia ni tak kira kaum apa pun, mereka ni ada sifat patriotik. Hairan bin pelik bila bab berkaitan dengan SG4 yang terdiri daripada gabungan kerajaan Terengganu, Kedah, Kelantan, Perlis. Pandai pula puak-puak lebay ni berusaha sedaya upaya dapatkan pelaburan daripada negeri Cina. Bila tak dapatkan pelaburan dari negara-negara, kenapa dia tak pergi cari negara-negara Arab? Carilah negara-negara Arab macam UAE ke, Arab Saudi ke, Bahrain ke, kan? Semua G4 ni juga bercadang untuk majukan industri REE, revolusi. Di Terengganu pun sama, Kedah pun sama, kan? Itu pun minta tolong dengan negeri China. Industri REE sekarang ni, tuan-tuan, memanglah dikuasai 90% daripadanya ialah negara China, tuan-tuan. Bila dia gondolkan balak dekat Kelantan, yang menyebabkan orang nampak macam mana mereka dengan rakusnya menggondolkan balak-balak di Kelantan sampai boleh kalah dekat Nenggiri tu, dia minta tolong dengan toke-toke Cina juga. Ini menunjukkan, tuan-tuan, bahawa PAS ni memang tahap dia, memang dia double standard dia, tahap dewa, tuan-tuan, kan? Satu lagi, bila nak tambah undi, pandai pula geng kamu ni cadang kahwin rentas kaum. Dia suruh ahli-ahli PAS ni kahwin dengan orang Cina. Ini kamu tak mau protes pula, kan? Kamu diam. Diam tu tanda setuju. Diam tanda syok lah. Kalau ada lebih, beritahulah. Kita pun boleh kahwin seorang lagi daripada negeri Cina ni. Jadi Razman, kamu tahu tak, Jalur Gemilang juga pernah dikibarkan di tembok besar Cina. Belum lama ni, baru 24 tahun yang lalu, ada satu acara ni, 25 bulan Jun tahun 2000, melibatkan kain bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Jalur Gemilang dipasang di mana, tuan-tuan? Di tembok besar Cina, the Great Wall of China. Tuan-tuan tahu berapa kilometer panjang bendera tu? 2 kilometer panjang, tuan-tuan. Berat dia pun 2 tan. 2 tan tu kalau Razman tak terkira 2000 kilogram. Itu baru berat bendera tu 2 tan. Kan? Sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-51. Tak ada pun orang Cina bising, kan? Begitu juga pada November 2003, Jalur Gemilang dikibar sepanjang 3.2 km di atas tembok besar Cina. 2003 pun ada lagi sekali satu program. Jadi kesimpulannya, cara kamu ni sebenarnya terlalu ekstrim.
dan melibatkan ramai pihak yang tidak tahu menahu dengan situasi yang berlaku. Kalau betul-betul kamu nak patriotik, menghina kaum lain bukanlah satu pilihan dan bukan cara yang betul, Mat. Bukan cara yang betul.